Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu ABJ, Guru Sains Maya Anda. Video kali ini adalah berkaitan dengan tajuk di bawah. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan asid dan juga alkali. Okey, semasa sekolah rendah dahulu, anda semua telah mempelajari berkaitan dengan asid dan juga alkali. Jadi boleh anda berikan satu contoh bahan berasid dan satu contoh bahan beralkali kepada cikgu. Okey, bagus. Bahan berasid adalah cuka dan bahan beralkali adalah peria. Asid dan alkali mempunyai ciri-ciri tertentu. Jadi kita akan tengok satu persatu apakah sifat asid dan juga apakah sifat alkali. Jadi yang pertama, sifat asid dia berasa masam. Asid berasa masam. Yang kedua, nilai pH-nya kurang daripada 7. Yang ketiga, asid kuat bersifat menghakis. Yang keempat, asid akan menukarkan kertas litmus biru kepada warna merah. Dan yang terakhir sekali, asid bertindak balas dengan logam reaktif untuk membebaskan gas hidrogen. Okey, seterusnya kita tengok pula sifat alkali. Kalau asid mempunyai rasa masam, alkali mempunyai rasa pahit. Nilai pH-nya lebih daripada 7. Alkali kuat juga bersifat menghakis. Alkali akan menukarkan kertas litmus merah kepada warna biru dan ia tidak bertindak balas dengan logam reaktif. Jadi sifat asid dan juga sifat alkali ini boleh dibuktikan melalui aktiviti ringkas seperti berikut. Okey, asid dan alkali akan menonjolkan sifatnya apabila ia berada dalam air ataupun larutan. Cuba kita tengok gambar rajah di bawah. Okey, kalau kita masukkan kertas litmus biru ke dalam asid kontang, ia tidak akan menunjukkan perubahan warna. Masih lagi kekal berwarna biru. Manakala bagi alkali kontang, kalau kita masukkan kertas litmus merah, ia masih mengekalkan warna merah. Jika kita masukkan kertas litmus biru ke dalam larutan asid, ia akan berubah warna menjadi warna merah. Okey, begitu juga dengan kertas litmus merah. Jika kita masukkan ke dalam larutan beralkali, ia akan berubah warna menjadi warna biru. Ini menunjukkan bahawa asid dan alkali hanya akan menonjolkan sifat asid ataupun alkali
apabila berada dalam air ataupun dalam larutan. Okey, seterusnya kita tengok pula bahan berasid dan juga bahan beralkali. Apakah itu bahan berasid? Bahan berasid ialah bahan yang mengandungi asid. Manakala bahan beralkali ialah bahan yang mengandungi alkali di dalamnya. Jadi bahan yang berbeza ini boleh ditentukan dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Apakah itu penunjuk? Penunjuk ialah bahan yang akan berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Perubahan warna yang diperhatikan dapat menentukan sama ada bahan tersebut neutral, berasid atau beralkali. Ada berapa jenis penunjuk yang biasa digunakan di makmal? Yang pertama ialah kertas litmus biru, kertas litmus merah, phenolphthalein, penunjuk semesta dan juga metil jingga. Okey, bagi kertas litmus biru, ia akan berubah warna menjadi warna merah bila berada dalam larutan berasid. Manakala ia akan kekal berwarna biru dalam larutan neutral ataupun larutan beralkali. Untuk kertas litmus merah pula, ia akan mengekalkan warna merah dalam keadaan berasid ataupun neutral dan akan berubah warna kepada warna biru dalam larutan beralkali. Bagi bahan ataupun bagi penunjuk phenolphthalein pula, dalam keadaan berasid tidak akan menunjukkan perubahan warna, begitu juga dalam keadaan neutral tidak berwarna dan dalam keadaan beralkali ia akan berubah warna menjadi merah jambu. Untuk penunjuk semesta pula, dalam keadaan berasid ia berwarna merah, dalam keadaan neutral ia berwarna hijau dan dalam larutan beralkali ia berwarna biru. Dan akhir sekali penunjuk metil jingga, dalam larutan berasid berwarna merah, dalam larutan neutral dan juga dalam larutan beralkali ia berwarna kuning. Ini merupakan penunjuk yang biasa digunakan dalam makmal. Nanti kita akan belajar dengan lebih detail lagi. Kita akan gunakan penunjuk-penunjuk ini dalam tajuk seterusnya nanti. Okey, selain daripada menggunakan penunjuk, asid dan alkali juga boleh ditentukan dengan menggunakan meter pH seperti gambar rajah ini. Ini merupakan meter. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh-contoh bahan berasid dan juga bahan beralkali. Okey, neutral. pH 7. Contohnya merupakan air suling. Manakala bahan berasid pula, contoh-contohnya adalah asid yang terdapat dalam bateri ataupun kita panggil sebagai akumulator asid plumbum, cuka, minuman berkarbonat, minuman bergas, minuman berkarbonat, jus tomato dan susu. Ini merupakan contoh-contoh bahan berasid. Manakala contoh-contoh bahan beralkali pula ialah putih telur, ubat gigi, sabun dan juga peluntur. Okey, bahan berasid dan bahan beralkali boleh ditentukan kekuatannya berdasarkan skala pH. Jadi cuba kita tengok skala pH yang cikgu tunjukkan ini. pH 7 merupakan bahan yang neutral. Air tulen ataupun air suling merupakan bahan yang neutral. Kita tengok pH 7 tu, dia merupakan bahan yang neutral. Okey, semakin kecil skala pH, semakin berasid bahan tersebut. Jadi daripada 6 hingga 0 itu merupakan bahan yang lebih berasid. Jadi skala 0, pH skala 0 ialah biasanya ialah asid yang ada dalam bateri, akumulator asid plumbum. Kemudian skala 1, asid perut. pH skala 2, cuka. pH skala 3, jus oren. Seterusnya tomato, kopi
dan juga susu. Ini merupakan bahan-bahan beresid. Manakala pH 8, air laut merupakan pH 8, serbuk penaik pH 9, pil antasid. Pil antasid inilah pil yang digunakan untuk melegakan sakit gastrik. pH 11 ialah larutan amonia, pH 12 air sabun, pH 13 peluntur dan pH 14 adalah pembersih longkang. Okey, kekuatan asid dan juga alkali. Tadi cikgu dah sebut secara tak langsung tadi. Kalau kita perhatikan pada gambar rajah ini, pH 7 adalah bahan yang neutral, tidak berasid dan juga tidak beralkali. Dari 6 ke 0, tengok anak panah warna merah tu, dari 6 ke 0, semakin ke kiri tu, anak panah ke kiri, kekuatan asid semakin bertambah. Jadi, dari 6 ke 0, kekuatan asidnya semakin bertambah. Manakala dari skala pH 8 hingga 14, kekuatan alkali semakin bertambah. Boleh anak-anak pelajar nyatakan kepada cikgu yang manakah merupakan asid yang paling kuat dan yang manakah merupakan alkali yang paling kuat. Okey, baik. Bagus 0 merupakan skala asid yang paling kuat, manakala 14 adalah skala pH bagi alkali yang paling kuat. Manakala 6 merupakan asid yang paling lemah dan 8 merupakan asid yang paling manakala 8 merupakan alkali yang paling lemah. Okey, kegunaan asid dalam kehidupan harian. Contohnya, asid asetik. Asid asetik digunakan untuk membuat cat, cuka dan juga gentian sintetik. Asid karbonik. Asid karbonik kebiasaannya digunakan untuk membuat minuman bergas, minuman berkarbonat. Okey, asid hidroklorik digunakan untuk membersihkan logam sebelum dikimpan. Dan asid nitrik. Asid nitrik ini digunakan untuk membuat baja, plastik dan juga bahan letupan. Nak buat bom. Bahaya asid nitrik ni, boleh digunakan untuk membuat bom. Okey, manakala asid benzoik. Asid benzoik ialah asid yang digunakan dalam makanan untuk mengawet makanan. Kenapa kita perlu mengawet makanan? Untuk membolehkan makanan tersebut disimpan dengan lebih lama. Jadi asid benzoik ni biasa digunakan untuk mengawet makanan seperti sos cili dan sos tomato. Asid sulfurik digunakan untuk membuat elektrolit untuk bateri kereta, bas dan juga lori. Asid tartarik kebiasaan digunakan untuk membuat gelatin dan juga minuman ringan. Dan akhir sekali ialah asid formik. Asid formik ni digunakan untuk menggumpalkan lateks. Apa dia lateks? Lateks merupakan getah, susu getah. Jadi untuk membolehkan susu getah tu beku, kita menggunakan asid formik. Asid ni sangat kuat, bahaya. Okey, kita tengok pula kegunaan alkali dalam kehidupan harian. Okey, contoh alkali ialah amonia. Amonia digunakan untuk membuat baja amonia. Dan juga untuk mencegah pembekuan lateks. Kalau kita nak bekukan lateks, kita campur dengan asid tadi, asid formik. Tapi kalau kita nak elakkan getah daripada beku, kita campurkan dengan amonia. Amonia juga digunakan untuk membuat bahan pencuci. Contoh lain bahan beralkali ialah kalsium hidroksida. Digunakan untuk mengurangkan keasidan tanah. Tanah kalau sangat tanah yang berasid, kita nak kurangkan keasidan dia, kita campur dengan kalsium hidroksida.
Okey, selain daripada itu, kalsium hidroksida juga digunakan untuk membuat simen. Contoh lain ialah kalium hidroksida. Kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun dan juga digunakan untuk membuat elektrolit bateri alkali. Okey, seterusnya magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida digunakan dalam pembuatan ubat gigi dan juga untuk membuat pil antacid. Apa dia pil antacid? Pil antacid ni ialah pil yang digunakan untuk melegakan sakit perut disebabkan oleh gastrik. Okey, seterusnya bahan alkali seterusnya ialah natrium hidroksida. Natrium hidroksida digunakan untuk membuat bahan pencuci, untuk membuat plastik, untuk membuat sabun dan juga untuk membuat kain tiruan. Ini merupakan contoh-contoh kegunaan alkali dalam kehidupan harian kita. Okey, itu saja untuk sesi PTPC pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk jawab soalan dalam bentuk Google Form yang cikgu berikan link di bahagian bawah. Sila jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.